Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Okey, boleh dengar suara cikgu Okey, siapa boleh beritahu Muhammad Nur Haziq, adakah ini kali pertama dia masuk kelas? Okey, beritahu dia ada kelas. So onkan join audio, join audio. Kita ada lagi. Dia tak dengar tu. Sekarang cikgu nak tanya, apa yang kamu nampak sekarang paparan? Nampak jelas? Muka-muka kamu rakan-rakan lain nampak Nampak. Okey. Nampak okey. Dah cuti beberapa hari tu, cuti raya Cina. Okay, kita kembali semula ke sekolah, ke kelas online, sekolah online. Okay, hari ni cikgu nak tekankan apa yang kita belajar kali terakhir sebelum bermulanya cuti, yang kelas kelas akhir sebelum mula cuti, tu. Okay, ni kita nak tunjukkan apa yang dipelajari, kita nak gunakan pula. Okay, agak-agak hari ni kita mungkin kemungkinan belajar kita sekejap je, tak lama. Kalau ambil masa lama, drag lama, itu cukup 1 jam, okeylah. Okey, siapa boleh beritahu kawan Muhammad Nur Haziq bin Nurizam ni, nampak tak yang dia sebelah kanan ni? Dia tak dengar apa-apa tu. Cikgu dapat detect dia tak mendengar apa-apa. Boleh tak beritahu dia? Siapa ada Telegram ke WhatsApp dengan dia? Beritahu, ada sebelah button sebelah kiri. Okey, baiklah. Mari kita teruskan. Okay, hari ni kita nak cuba menjawab. Okay, daripada soalan yang pertama ni, kita dah nampak penggunaan dia. Kita pergi soalan B dahulu. A kita dah buat A dah buat pada minggu lepas. Sekarang kita nak sambung pada soalan B. Tapi soalan C ni cikgu tak galakkan lah. Cikgu tak galakkan. Cikgu nak KFV soalan C ni. Nanti takut kamu terkejut. Cara macam mana boleh ajar, boleh belajar. Tapi dia agak leceh. Agak leceh. Tapi yang B ni sesuai lah untuk macam mana kira guna berapa kaedah yang cikgu tunjuk. Sekejap cikgu buka yang cikgu ajar pada minggu lepas. Okey. Kita nak latih macam mana kamu jawab soalan matematik itu. Okey, kita ada belajar berapa tadi hukum yang kita belajar. Cuba lihat. Cikgu sebelum buka yang boleh nampak semua sekali. Yang pertama, hukum kalis tukar tertib. Yang kedua, hukum kalis sekutuan. Yang ketiga, hukum kalis agihan. Dan yang keempat, hukum identiti. Jadi kita akan gunakan di dalam soalan yang telah dipelajari. Okey, contoh soalan B. Okey, cikgu tengok soalan B dahulu. Okey, kita akan guna hukum mana ni? Siapa tahu? Okey, kalau kita cara jawab, kita tak nak cara jawab. Anggap penggunaan kalkulator jangan guna dulu. Kita selesaikan soalan ini tanpa guna kalkulator. Okey. Dan tak ada ikut cara macam sekolah rendah 567 darab 20 buat macam apa? Bentuk lazim Bentuk apa? 5 macam ni Ini kita akan kurangkan dari kita cara jawab macam ni. Kita akan kurangkan. Okey, walaupun kita ada buat tapi kita akan kurangkan benda yang susah menjadi senang. Okey, mari kita cikgu tunjukkan. Okey, pertama cara penulisan matematik di sekolah menengah. Okey, dia type tulis satu-satu. 20 darab 567 darab 5. Okey. Kita nak darabkan 20 darab 567 tu agak sukar. Jadi kita ringankan dengan caranya ialah kita tulis yang lebih efisien 567, gerakkan 20 itu ke sebelah kanan 20 darab 5. Okey, 20 darab 5. Nampak cikgu tukar apa ni? Cuba tengok formula yang sebelum ni kita belajar. Okey, yang mana kita tukarkan kedudukan dia? Yang mana? Yang mana punya teori dia? Yang mana? Ada 4 ni. Yang mana pilihan yang cikgu buat tadi? Siapa tahu? Hukum kalis. Apa dia tadi? Ya.
Siapa nak cakap? Durga. Okey. Teruskan Durga. Hukum kalis yang mana? Tukar tertib. Agihan. Agihan. Agihan dia lain. Tukar tertib. Tukar tertib. Sebab dia semua darab tu, jadi dia boleh tukar tertib dalam keadaan dia berasingan. Contohnya, cikgu gerakan tadi, nombor tadi. Okey. Daripada kedudukan dia yang di sebelah ke depan, tapi cikgu alihkan dia ke sebelah tengah. Tak kisahlah kedudukan di mana, berubah. Ini dipanggilkan hukum kalis tukar tertib. Okey, di sini kita nak buat pendarapan pula. Kita nak buat pendarapan yang senang. Yang mana yang senang? Kalau ikutkan, kita akan buat mana dahulu dari kiri ke kanan, betul tak? Kita akan buat yang ni. Cikgu tunjuk contoh. Okey, yang ni. Sebelum kita belajar hukum kalis tu, okey, kita akan mesti kita ikut urutan 567/20. Tapi disebabkan ada hukum kalis apa pula ni kalau cikgu nak darabkan ni dahulu? Cikgu nak darabkan ni dulu sebab dia Mana cikgu? Cikgu. Hilang ke? Assalamualaikum. Salam. Tak ada cikgu tulis. Mana cikgu? Cikgu keluar kot. Dia keluar. Masuk. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Okey. Ada gangguan internet sekejap. Memanglah belajar secara online macam ni lah. Ada gangguan lah. Okey, baiklah. Okey. Boleh kita sambung semula? Boleh Tadi cikgu terberhenti. Kalau ikut tertib yang tadi, 567/20, tetapi cikgu telah menukarkan untuk cari jalan yang mudah, 20/5. Kita telah mempelajari hukum tukar tertib mana? Hukum kalis yang mana? Cikgu boleh dengar suara cikgu? Boleh. Okey, cikgu soalan cikgu ialah tadi, boleh dapatkan kefahaman yang cikgu nak ajar tu tadi. Hukum kalis apa tadi yang cikgu nak terangkan? Tukar tertib. Tukar tertib tadi dah buat. Dia macam kadang dia dalam 4 hukum tadi, dia boleh gabung jadi satu. Boleh 2 dalam satu masa kita buat kerja. Okey, sekejap cikgu nak lebih mudah ajar kamu. Cikgu nak buat dia sebagai kanan dan kiri. Okey, siapa tahu? Hukum kalis agihan. Hukum kalis apa? Kajian? Agihan. Agihan. Okey. Masih lagi tak jelas tu. Okey, sekejap cikgu tolong kamu, bantu kamu untuk kasih faham ni. Okey, ni cikgu letak sebelah. Okey, soalan tadi cikgu letak sebelah kiri. Okey. Nampak tak? Dapat dua-dua sekali kan? Nampak? No teori. Teori kecil sangat. Okey. Dekat bawah dia. Okey, pandang hukum kalis yang ada tu, 4-4. Cuba lihat yang mana sesuai dikatakan hukum itu. Cikgu tak dapat zoom in, zoom out yang lain. Yang dapat tengok ni je. Ada 4 tadi. Okey, nota dia. Okey, jika cikgu ingin mendarabkan yang di sebelah kanan, cikgu dah tukar tempat. Lepas dah tukar tempat, itu namanya hukum kalis tukar tertib. Tukar tertib. Yang kemudian cikgu nak darabkan 20/5. Yang mana sesuai? Hukum kalis yang mana? Hukum kalis sekutuan. Betul. Jadi kalau kita pilih hukum kalis agihan tadi, tepat tak? Tak tepat kan? So kita salah pilih lah. Okey, jadinya cikgu nak tunjuk bagaimana mendarab cara mudah. Okey, kita tahu. Tengok kalau kita darab yang paling mudah ialah kita sebut duit. Kita ada RM20, ada 5 orang bawa RM20, berapa ringgit semua sekali ada? Duit. Kalau sebut duit semua cepat.
RM20. 5 orang bawa RM20. Semua sekali ada berapa? RM100. Jawab betul dia, RM100. So, penyelesaian di sini kita akan dapat cepat tanpa tekan kalkulator, dapat 100. 567 darab 100. Okey, ini yang simple tau. Yang sukar-sukar tak boleh dilakukan. Tapi yang simple senang buat. Jadi tinggallah 567 darab 100. Di sini kita dah senang dah. Apa yang cikgu cakap senang? 567 darab 100 tu. Macam mana kita nak jawab tanpa tekan kalkulator, tanpa tulis apa-apa. Tanpa kita bentuk lazim yang kita pernah buat. Kita menambah titik perpuluhan. Kita tambah sifar itu kepada yang 56. Kita tulis 567. Ni cikgu tahu kamu dah tahu, cuma letak apa? Jawapan ni 567. Tambah lagi Sifar. sifar. Yes. Jadi jawapan ni jadi berapa? 56,700. Betul. Inilah penggunaan hukum tadi. Tak payah nak cari kalkulator, tak payah nak cari kertas. Tapi kenapa cikgu tulis atas kertas juga? Contoh, kenapa cikgu guna pen? Ini nak menunjukkan kita boleh letak dalam minda. Cuba tengok, lihat, tanpa tulis. Kita akan memandang apa? 20 darab 5, betul tak? Kita akan dapat 100. 100 kita akan darab dengan 567. Automatik kita dapat jawapan 56,700. Tanpa tulis. Nampak tak? Ini guna hukum Kalis. Boleh Jadi, kenapa tulis? Tulis yang cikgu tulis ni. Cikgu tak tulis betul lazim. Cikgu tak tulis tak tekan kalkulator. Okey. Tapi, kenapa cikgu tulis? Cikgu nak tulis, nak ajar kamu. Nanti kalau ada jalan kerja yang diperlukan masa cikgu menanda, yang ni lah yang ada markah. Faham? Jadi, kamu kena keluarkan apa yang dalam minda kamu. Konon-kononnya nak kira cepat, tapi menulis ini untuk markah. Jadi kalau kamu kata terus dapat jawapan 56,700, apa bukti kamu tanpa guna kalkulator? Jadi inilah jalan kerja dia. Okey, boleh jelas cikgu jelaskan? Okey, baiklah. C ni cikgu tak galakkan, nanti cikgu nak letak yang bahagian susah. Sebab C ni agak sukar, nanti dia punya cara membelit dia lagi banyaklah. Okey, tengok dulu. Kita tengok yang D pula. Banyak panjang, betul tak? 6 darab 200 tambah 6 darab 25 tambah 6 darab 5. Tapi bila kita tengok di sini, kita boleh ringkaskan dengan satu jawapan. Kita boleh ringkaskan. Okey, ini murid yang tak masuk kelas sebelum ini, kamu kena tengok video nanti lepas habis kelas, kamu tengok video sebelum ni. Cikgu belum ada lagi update yang video terakhir tu nanti cikgu buatlah dalam waktu bekerja. Okey, baiklah. Bila kita pandang di sini, kita teringat satu hukum. Baiklah, cikgu tunjuk. Okey. Ada keserupaan yang mana hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga, hukum keempat. Okey, yang mana bersesuaian dengan soalan D tadi? Cuba lihat. Tadi dah sentiasa sebut tadi. Asyik-asyik cikgu kata ini salah bukan kan. Yang mana yang bersesuaian? Hukum mana? Hukum Kalis agihan. Bila kita pandang yang agihan tu, kita tengok okey, cikgu besarkan sikit lagi. Okey, hukum Kalis agihan tu, kita nampak keadaan nombor 3 yang di sebelah kanan dia, sebelah kanan sama dengan okey, adalah serupa yang pada soalan D ni. Jadi cara mudah dia ialah kita jangan darab satu-satu. Okey, cikgu tunjukkan Okey, cikgu tunjukkan. Okey, cikgu tanyalah. Hukum Kalis tu kalau kita bentukkan dia, cikgu sambung 6 disebabkan ini semua hukum Kalis agihan, kita gabungkan 6 ni menjadi satu. Kemudian kita tulis darab sorry. Okey, tulis darab. Okey. Dan kita gabungkan yang lain. 200 tambah 25 tambah 5. Macam mana cikgu boleh gabungkan tu? Cuba lihat. 6, 6, 6. Jadi kalau kita tengok balik hukum Kalis agihan tadi. Sekejap. Okey, tengok balik hukum Kalis agihan. A yang di sini
Okey, A yang darab B tu tambah A darab C, kita patah balik ke kiri, arah kiri. Okey, A darab B tambah A darab C ni patah balik ke kiri. A darab B tambah C. B dengan C ni kita gabung garis tambah. Nampak? Boleh tak keserupaan dia? Kelas? Okey, jelas tak? Okey, daripada arah kanan ke arah ke kiri. Jadi bila arah kanan ke kiri, okey, apa jadi? Kita dah gabungkan. Okey. Bila nampak macam tu, dia macam patah balik tau, macam patah balik. Okey. So, 6 darab, cuba tambahkan. Buat yang dalam kurungan. 200 tambah 25. Cuba ambil yang mana senang. 200 tambah 25 ke 25 tambah 5? Yang mana yang guna hukum kalis yang sesuai? 230. Dah 230. Boleh jawab cepat kan? Lepas lagi pun dia senang. 25 tambah 5, 30. 200 tambah 30. Itu guna juga hukum kalis sekutuan. Okey. Ada 3 je identiti yang kita perlu ingat. Tak banyak, bukan 4 sebenarnya. Hukum identiti tu yang simple. Okey. So jawapan dia di sini 230, sorry. Salah tulis pula. Okey. 230. Okey. Bila didarabkan dengan 6, okey, macam mana cikgu nak ajar pula? Cikgu, macam mana pula kita tak tulis hukum lazim, bentuk lazim, tapi boleh nak darab tanpa menulis bentuk lazim dan tanpa kalkulator. Okey, penggunaan dia ialah, cuba lihat. 200 kita darab dengan 6. Okey, 200 kita ambil 6. Kalau cikgu ceraikan antara 200 230 ni boleh lebih mudah lah tanpa kita bentuk lazim. Kita boleh dengan pandang saja kita dah tahu jawapan. 200 darab 6. 2 darab 6 berapa? 12. 12. Jadi 1200. Okey, 30 darab 6 pula. 10 darab 6, 180. 30 darab 6, 3 darab 6 berapa? 30 darab 6. Okey, cikgu cuba tunjuk. Apa yang dalam minda cikgu? 1800. Okey. 1800. Okey, lihat 6 darab 200 tambah 30. Ini dalam minda cikgu. Cikgu nyatakan dalam bentuk minda cikgu. Okey. Dan kita kembali pula. Dalam minda cikgu, cikgu dah dapat. Apa yang dalam minda cikgu? Dia dinyatakan ditulis. 6 darab 200 tambah 6 darab 30. Okey, ini yang kita belajar hukum kalis agihan. 6 darab 200, jawapan dia 1800. 6 darab 30, jawapan dia 6, 12, 18, 180. Okey, 1800 tambah 180. 1900 berapa? Okey, tengok. Kita tulis Cikgu sambung sini sebab ruang tak cukup. Okey, tulis sama dengan. Patutnya mesti tulis di bawah tau. 6 darab 200 tadi 1000. Okey, sekejap ada gangguan bunyi. Biasakan kalau kamu dah bagi jawapan mute dan unmute biasakan. Okey, 1200. Okey. Kita jawapan pertama. Tambah 6 darab 30, 100, 6 12 18, 180. Okey. Jadi apa jawapan dia? 1380. Betul, 1380. Okey. Kenapa cikgu menulis? Baiklah. Macam mana caranya kita nak selesaikan ni? Kita pandang je soalan ni, kita tengok. Apa dalam minda kita? Cuba kita tanpa kalkulator. 200 tambah 25 tambah 5, kita tahu jawapan dia 230. Kemudian kita nak darabkan dengan 6 darab 230. Mesti tangan kita gatal tangan untuk kita tulis macam ni. Ni cikgu beritahu. Mesti gatal tangan, mesti nak ambil kertas, nak tulis ni. Kan? Betul tak? Jadi panjang. Dan nanti apa tu teringat, apa benda 230 darab 6? Kosong darab sifar darab 6, sifar 3 darab 6, 18 tu tambah 1 ke atas. Okey, tanpa penggunaan ni, okey, kita tanpa kaedah bentuk lazim masa kita sekolah rendah, kita boleh ceraikan 200 darab 6. 200 yang cikgu tulis tu, yang cikgu tulis ni nampak Kita ambil 230, kita ceraikan 200 dengan 30, 200 tambah 30. Kita selesaikan 6 darab 200 dulu. Kita dapat jawapan 1200.
200. Dalam set minda otak kita ni, kita boleh pattern kan. Sebelah kiri aku letak 1200. Sebelah kanan pula 6 darab 30, 180. Bila kita ingat 1200 tambah dengan 180, 200 dengan 100 digabungkan. Jadi 1300, jangan lupa pula 80. 1380, itu cara dia. Okey, faham ini teknik cepat. Berbanding kita tulis dalam bentuk lazim atau tekan kalkulator. Ada benda mudah kita boleh guna tanpa guna kalkulator. Okey, jadilah. Baiklah. Sekarang cikgu nak ni pula. Cikgu nak kamu tunjukkan macam mana pula kalau dia beri soalan E 26 darab 3 tolak 24 darab 3. Okey, sekarang buat atas kertas. Tunjukkan macam mana cikgu ajar tadi. Okey. Macam mana dia jadi mudah. Tulis atas kertas tu sebenarnya nak tunjuk apa yang kamu fikir. Okey, macam mana cikgu nak tahu apa fikiran kamu? Kamu boleh jawab terus. Siapa boleh jawab terus? Siapa boleh sebut sekarang? Sebut je tanpa tunjuk jalan kerja. Ada tak? Siapa boleh? Siapa murid cikgu yang boleh yang tadi cikgu ajar? Okey. Sekarang kita mahirkan dulu. Ada jawapan? Tapi jangan jujur jangan tekan kalkulator. Jangan tekan kalkulator. Okey, baiklah. Sekarang ni tunjukkan apa yang dalam minda kamu di dalam Telegram. Tadi kamu isi kedatangan kat dalam Telegram kan? Okey. Kat dalam kehadiran Telegram tadi, cikgu nak tengok. Okey, sekejap Okey, kamu boleh hantar gambar jawapan kamu. Sekarang juga boleh. Terus hantar. Okey, cikgu nak tengok siapa yang hantar pertama. Buat dulu. Yang E soalan E. Pilihan dia soalan E. Tak faham. Tak faham? Okey, yang tak faham nanti dia Kita tunggu rakan yang lain siapa boleh hantar jawapan pertama. E, cikgu nak tunjuk macam mana jalan kerja dia. Cuba dia okey, baiklah. Cikgu nak yang ikhwan ni, Bob. Okey, Bob. Bob faham tak yang soalan D ni? Bob? Cikgu tanya. Oh, angguk Faham. Okey. Faham. Tapi bila tengok soalan E kamu tak faham. Automatik terus tak faham. Okey, cikgu nak tanya, apa yang serupa? 26 darab 3, kita tengok, lihat tadi cikgu buat sempadan dia. Sempadan dia ialah tambah. Contoh ni Okey, kita ada 10 minit lagi. Tambah ni jadi sempadan. Tambah tu jadi sempadan. Jadi cikgu tengok pattern apa yang sama. Pattern yang sama. Okey, cantik. Terima kasih Kalisha. Kalisha telah memberi jawapan untuk yang pertama. Nanti cikgu tunjukkan pada rakan yang lain. Okey, cikgu nampak nombor 6 tu sama. Jadi cikgu gabungkan. Nampak? Cikgu gabungkan 6 tu jadi satu di luar. 6 darab. Yang lain semua cikgu buat kurungan. 200 tambah 25 tambah 5. Okey? Jelas Sebab kita dah belajar hukum kalis tu. Itu namanya hukum kalis agihan. Okey, tapi E ni pula. E ni pula tengok apa sempadan dia. Cikgu beritahu sempadan dia ialah tolak. Tolak ni jadikan sempadan. Ada dua. 26 darab 3 dan 24 darab 3. Apa yang sama? Antara 26 darab 3. 3 tu buat macam cikgu ajar tadi 6. Cikgu ajar macam tadi 6 macam mana? Keluarkan. 3. 3 darab. Yang kita dah keluarkan 3 dah sama tu. Yang kamu dah bulatkan ni. Okey, kamu dah bulatkan 3 ni. Dah jangan tulis lagi. Dia yang tinggal apa? 26. 26 dengan 24. Tolak ke tambah di situ? 26 dengan 24. Tolak. Tolak. Okey. Jadi apa yang kamu nampak? Okey, kalau nampak kamu hantar terus jawapan. Cikgu nak buat apa? Guna Telegram yang buat apa? So terangkan Okey, lihat. Ni jawapan rakan kamu. Terima kasih. Ni namanya siapa tadi? Nurul Rahana. Terima kasih Nurul Rahana. Tapi tertinggal sikit je Nurul Rahana. Jawapan dia cantik, betul. Tertinggal untuk menyatakan. Okey, cikgu tegur di sini Nampak sama dengan, ada tak sama dengan untuk baris kedua? Mesti ada buat 2. Mesti ada sama dengan situ Jawab soalan dia tak ada. Yang pertama je tak ada sama dengan. Bila masuk bawah mesti ada sama dengan. Okey, ingat Kemudian selesai dia kena ada lagi satu lapis untuk menyatakan kamu tahu
Okey. Tengok sama dengan 3 darab sebabkan Darab 26 tolak 24 tu betul-betul Sofian. 26 tolak 24 itu jawapan dia 2. 2. Dia tertinggal tu je 3 darab 2. Okey. Boleh print screen jawapan Nurul Rahana ni. Okey, betul. Terima kasih. Satu bintang dulu. 姐姐上课，你要上课啊？ Okey. Okey, next. Kita akan pergi soalan-soalannya. Jadi kita cikgu tegur dulu. Kalau ada salah, cikgu tegur. Kerana bila cikgu tegur itu dapat belajar. Ya, dah padam lah? Dah sempat tak tadi print screen? Sempat Okey, kemudian Yasmin. Pemuda Syam, siapa pemuda Syam ni? Okey. Yasmin, ini cikgu beritahulah sama ada kamu guna kalkulator. Okey, 26 darab 3 tu kita tak boleh letak dalam minda kita. Mesti kita akan keluarkan. Okey, dalam minda kita 26 darab 3 macam mesti kita akan buat macam ni. Betul tak? Jadi langkah ni tidak sesuai. Ini bukan yang kita belajar hukum kalis tu. Kita tak belajar hukum kalis agihan macam ni. Jadi apa gunanya kita belajar hukum kalis kalau kita tak gunakannya? Ini maksud dia. Okey, terima kasih Yasmin kerana memberi jawapan. Di situ cikgu boleh nampak apa yang kamu fikir. Memang jawapan dia senang, nak mudah. Tapi mesti kamu akan cari menggunakan bentuk lazim atau kalkulator. 26 darab 3 jadi 78. Jelas tak? Okey. Tak semua orang boleh buat 26 darab 3 tu hasilnya 78 tanpa bentuk lazim. Betul tak Yasmin? Yasmin bentuk macam mana? Cuba cerita sikit Yasmin. Buat tak bentuk lazim? Tak. Tak bentuk lazim. 26 darab 3 terus dapat 78. Oh, cakap betul. Okey, kalau orang biasa dia tak boleh darab macam tu. Dia kena bentuk lazim dahulu. Kena belajar hukum kalis dahulu. Okey, kita teruskan yang lain Okey. Baiklah. Ni table Reuben. Terima kasih kerana menulis macam ni table Reuben. Table Reuben, lihat perlu belajar yang apa yang cikgu terangkan, jangan tulis cara macam ni. Ini adalah satu-satu. Contoh ambil satu. Okey, cikgu kawan dulu. Okey, ambil ni pula satu, tulis kat sini satu. Tak, ini penulisan ni tak ikut format. Macam kita tulis karangan, kamu buat karangan, cikgu ajar karangan rasmi, tapi kamu tulis karangan tidak rasmi. Kamu telah bertentangan dengan apa yang cikgu ajar hari ini. Okey, walaupun jawapan dia betul. Okey. Jadi kita nak mudahkan, macam mana kita nak mudahkan kira? Okey, kamu boleh tengok contoh tadi, yang pertama tadi siapa hantar? Nurul Rahana ni. Okey, next. Okey, terima kasih Tivia. Tivia pun lebih kurang sama macam Tiva Ruben juga. Okey. Terima kasih Tivia. Okey, good. Okay, tapi cikgu tak nak benda jawapan macam ni Okey. Kalau tak dia tak menepati kriteria yang kita nak. Okey. Ini Nur Alisha. Terima kasih Nur Alisha. Ya, betul, tepat sekali. Okay, next. Ni siapa ni? Ni Ikhwan. Ikhwan telah menghantar pada 539. Okay, cikgu tahu bila kamu hantar tadi. Sama juga dengan Nur Alisha awal. Okey. Okey, Ikhwan telah hantar pada pukul 5.39. Kamu telah menampak apa yang cikgu ajar tadi Okay, terima kasih. Bagus. Okay, kemudian